Baiklah, selamat pagi, good morning. Askar boleh, Askar. Minta tolong Askar baca doa, Askar. Boleh? Boleh. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazami rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Thank you. Okay, very good. Okay, so first of all, cikgu meminta maaf pada semua sebab lama dah mengajar kelas online dengan kamu. Cikgu ada sedikit masalah gigi. Kemudian cikgu rasa kalau tak silap cikgu diberitahu yang minggu depan kamu ada ujian kafar. Betul ke? Ada ujian kafar minggu depan, betul? Boleh respon? Cikgu nak confirmkan ni. Betul. Betul. Jadi tak ada kelas ha? Jadi okey. Tak apalah, kalau macam tu kita cuba penuhkan kamu punya point secepat mungkin lah kalau macam tu. Okay. So kehadiran. Okay. Mana lagi tak ramai ni? Okeylah. Kemudian kelas kit nampaknya ramai yang tak tahu ke ataupun tak buat ke macam mana? Okey, jap. Dan kehadiran jap. Lepas tu kita buat kelas kit yang cikgu bagi semalam. Ada yang tengok je, ada yang buka tapi buat satu je. Tak apalah. Okay, so kita ambil dulu kehadiran. Cikgu tengok. Askar. Pula macam ni. Okay. Askar, Ahmas, Aina, Duratun, Aiman, Dani, Hafizul, Alisha, Amani, Siti. Okay, save. Okay, sekejap. Cikgu ubah ni. Edit ni bagi 3 lah. Hmm, 10 orang. Okay, sikit lagi. Lepas tu, Hafizul, cikgu dah ubah yang kain ni Hari tu cikgu baru perasan yang kamu cakap kenapa bagi attend early. Okey lah, cikgu faham. Rupanya cikgu tersilap. Okey, lain kali kita bagi attend early tu betul-betul attend early. Yang attend tu attend sahaja, senang. Okey lah, sekarang jom kita tengok kelas kit. Didapati bahawa okey. Didapati bahawa tak tahulah, mungkin kamu tak perasan ke, mungkin sebab lama dah cikgu tak bagi tugasan, jadi kamu pun tak ingat ada kerja dekat Google Classroom. Tapi ada yang
buka. So kita bagi kamu link ni sekarang. Alisha dia buat muka surat 3. Siti Hadirah ada tengok. Mas pun ada tengok. Kita dapat detect tu. Detect, tengok dan buat. Ni contohnya. Kita dapat tengok dia buat. Jadi yang tengok ni mungkin dia ingatkan tak payah buat kot. Yang lain boleh masuk sekarang. Kelas K. Kita selesaikan ni. Kemudian cikgu nak tunjukkan satu apps dengan kamu supaya kamu buat selama 2 minggu depan ni. Sambil-sambil kamu stres jawab exam minggu depan, sambil tu nak apa nak cakap, sambil itulah untuk meriliskan tension kamu. Tak adalah dia ni sangat menarik sangat, tapi bolehlah untuk kita explore something. Okay, boleh masuk sekarang. Cikgu nak buat dia. Kita selesaikan 3 muka surat tu, senang je, semuanya senang je. Mungkin sebab cikgu tak maklum dekat WhatsApp ada tugasan tu secara terperinci. Cikgu cuma cakap ada tugas di Google Classroom lah. Jadi tak ramai yang check lah. Cikgu faham lah tu. Cikgu sebenarnya yalah, ada selain masalah kesihatan, ada juga rasa okey, Amas masuk, Amas. Cikgu tengok kamu dah boleh masuk tu. Kenapa lagi hari ni tak boleh masuk? Amas dia, kamu dah masuk ni. Patutnya hari ni boleh masuk. Selalu kamu cakap tak boleh masuk kan? Okey. Khair. Okey, Khair masuk ke kelas kids sekarang. Cepat masuk. Baru 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6. Amas masuk, Amas. Mana Amas? Cikgu boleh detect ni ni. Siapa yang berada di sini. Kamu dah masuk ni Dah ada dah nama kamu. Jadi sepatutnya tak ada alasan hari ni kamu tak boleh masuk, sebab kamu dah masuk. Semalam kamu dah masuk. Jadi sepatutnya hari ni boleh masuk. Tekan je link tu, lepas tu masukkan nama Ahmas. Memang kamu punya terus. Hafizo lagi, next. Cepat-cepat masuk. Kita nak selesaikan ni. Minggu depan tak ada kelas nampaknya. Lagi Duratun. Mana Duratun? Masuk. Okay. Duratun, mana Duratun? Aiman? Dah? Tadi macam Aiman masuk. Aiman? Siti Hadirah sudah. Alisha, Habizul, Dani, Aina, Azka, Khair. Lagi? Amani? Amani sila masuk. Tekan link tu sekarang. Tak dapat masuk. Kenapa tak dapat? Dia tulis apa? Dia tulis apa, Aiman? Kita check. Apa yang dia tulis? Kalau kamu masuk, dia tulis apa? Tak ada ni, cikgu baru ni.
Amas mana Amas? Cepat Amas masuk Mas. Lagi Amani mana, cepatlah masuk. Duratun. Akan kami buat kamu tak buat kot. Okay, good. Duratun dah masuk. Tak apa dah, terbalik nama tak ada, tak ada masalah. Kami buat ni kena buat sama-sama lah. Lagi. Siapa yang dah masuk boleh cuba-cuba. Senang je tu. Kalau nak tunggu cikgu. Mana lagi? Amas. Mana lagi? Mas Faris ada respon ke tidak? Ke masuk orangnya jadi apa? Ke mana dia ni? Mas Faris. Mas, cuba respon sikit, cikgu tunggu ni. Link lah tu. Tu Dani dah bagi link tu lah. Cikgu nak bagi link lagi. Apa masuk tapi tak ada respon ni? Aina Syahada ada. Okey lah. Nak tunggu. Dani, Akmal Danish bawa masuk. So, ke kelas kit, kita buat kelas kit. Lepas tu cikgu nak tunjukkan sesuatu. Okay, Eman ni dah masuk. Okay. Mana tak? Kalau masuk kelas tapi tak ada respon, tarik pun tak nak. Cikgu tanya ni. Lepas tu macam mana ni? Ikutlah. Okay, tak dapat cikgu nak cakap banyak-banyak kamu. Okay, kita pergi soalan nombor 1, page 1. Okay, answer the following question. Okay, ini sebenarnya tentang tajuk yang tahun 6, iaitu tajuk pengawettan makanan. Okay. Baik. Milk P diletakkan di atas meja. Milk Q diletakkan di dalam refrigerator. Mini refrigerator ni, peti sejuk kecil ni. Okay ni. So apa dia punya perbezaan dia? Dia punya perbezaan dia di sini ialah temperature. Cikgu pakai kamera Okay, temperature sebenarnya bukannya tempat kita bagi clue kamu ni awal-awal lah. Walaupun satu di luar, satu di dalam, kita sebenarnya dia nak kita lebih kritikal dalam berfikir. Dia bukan sekadar letak di luar atau letak di dalam, tetapi dia sebenarnya nak kita fikirkan tentang temperature sebenarnya. Sebab susu apabila dia kita awet dia menggunakan suhu, jadi dia ada dapat mengekalkan dia punya kesegaran dia lah. Okay, so keputusan dia, the result of this investigation adalah seperti dalam jadual 1 is in the table 1. So the condition of the milk after 3 days, selepas 3 hari, yang Q masih segar, still fresh, but for P it is spoiled. What is it? Bukan, itu manipulated variable. Okay, cikgu ni lah. Cikgu nak tengok chat dekat sini. Sebab cikgu takut terlepas. Okay, so state the manipulated variable. So temperature of food ke, temperature of place ke boleh. Temperature of what? So cikgu sadangkan kalau kat sini temperature of food lah paling senang. Okay, so temperature of food. Kita laju sikit sebab ni dah 8.50.
Okay, lagi besar sikit. Boleh clear ke cikgu punya ni? Cikgu punya screen. Besar lagi. Dah 80. Okay, ni macam ni boleh? Boleh Okay, boleh nampak. Okay, so temperature of food boleh, temperature of place boleh, tapi tak boleh cakap place kita letakkan milk ni. Contohnya ada murid jawab soalan ni, sebab ni cikgu ulang sebenarnya soalan daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Ada murid yang jawab place of investigation, tak sesuai sebenarnya. So dia nak kaitkan dengan suhu. Di situlah trik dia soalan dia. Okay, apakah dia punya responding variable? Siapa boleh berjawab? Kita tambahkan poin dekat kelas dojo ni. Cikgu nak cepatkan tambahlah, sebab kamu ada 2 minggu akan missing point nanti. Bukan 2 minggu missing point saja, 4 minggu lah campur dengan yang dah cikgu ni. Yes, the condition of fresh milk after 3 days. 2 minggu tak buat kelas dan 2 minggu lagi bakal tak ada kelas. So temperature of condition of fresh milk after 3 days. Okay, tambah untuk Oscar. Correct answer. Okay, apa pula constant variable dia? Apakah yang sama untuk P dan Q? Type of milk. Yes, type of milk. Of milk. Susu yang sama jenis. Sebab apa kata susu yang sama jenis? Sebab dekat pasaran ada susu yang pelbagai. Susu krim, fresh milk, ada yang susu berperisa. Okay, cikgu tambah terus. Correct answer. Okay, boleh cukup. Okay, so the aim of the investigation. Apa pemboleh ubah yang kita nak pakai untuk jawab aim ni? Kita akan pakai pemboleh ubah daripada manipulated ini dengan responding ini. Kita akan gabungkan dia. Manipulated variable and responding variable. Kita nak gabungkan dia dan kita akan buat dalam bentuk ayat dia. Apa dia? Siapa boleh tulis? Apa ayat dia yang kita nak guna? Untuk aim. Somebody. Siapa boleh beritahu? Kalau hypothesis kita guna if then. Betul? Kai pun ada jawab. Okay, cikgu tambah sekarang. The condition of milk after 3 days. Okay, bagi tambah markah untuk give idea. Boleh lah. Okay, so siapa boleh beritahu cikgu ayat untuk menjawab aim ataupun purpose? Kalau nak jawab hypothesis, nak jawab conclusion, kita gunakan if then. Kalau nak jawab aim and purpose, kita guna apa? Anyone? To apa? To investigate. To see result of investigation. To relationship. Okay lah, bagi idea lah untuk dua orang ni. Idea, give idea. Cikgu tambah give idea. To investigate relationship between yang perempuan cikgu belum tengok lagi budak-budak ni men-chatting jawapan. Okay, investigate relationship between apa? Apa yang investigation, apa yang kita nak tengok hubungan dia? Antara siapa cikgu cakap tadi? Siapa? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa hubungan yang kita nak tengok? Antara siapa dengan siapa? Temperature and condition. Yes, betul tu Azkar. So, between temperature of food and condition of fresh milk after 3 days. Betul, faham? So, yang ni tadi kita A ni kita masukkan dekat depan ni, B ni kita masuk dekat bawah sini. Jadi sebab itu dia ada kaitan. Masuk dekat sini. Yang ini pula kita masuk dekat ayat yang seterusnya. N, selepas N tu. Okey dah. Okey, Akmal Danish. Betul. Okey, bagi.
Okay, next. E. Suggest a method to preserve the food properly. Nak guna apa supaya dapat mengawet susu tersebut dengan betul, supaya dia tahan lama, supaya dia rasa segar setiap masa. Apa dia cara dia? Anyone? Ni tajuk tahun 6 ni. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab kaedah untuk mengawet susu? Preserve ni mengawet lah. Preservation, food preservation kita belajar hari tu. Food preservation hari tu. Put in refrigerator. What is the method? Nama apa put in refrigerator? Jangan ikut-ikut orang. Cikgu akan bagi ni. Siapa yang dapat jawab nama kaedah ni, kita bagi 2 point. Condense. Buat apa condense susu? Cikgu tahu kamu tengok nama kotak dekat susu. Ada berapa cara pengawetan? Ada 11. Pilih salah satu yang betul-betul tepat untuk mengawet susu. Siapa? Siapa lagi yang belum ni? Yang perempuan cikgu tengok tak ada type apa-apa. Tolonglah yang perempuan, jangan hadir nak dengar saja kelas cikgu ni. Kelas lain cikgu tak tahulah, cikgu dengar ada yang datang muncul buka kamera, tutup kamera saja. Tapi untuk kelas lain tolong cikgu tak akan terima tu. Cikgu akan batalkan balik kelas dojo tu siapa yang buat macam tu. Yang macam minggu lepas cikgu dah buat pembetulan dah. Cikgu tersilap tanda kehadiran tu kan. Cikgu dah betulkan. Thank you kerana remind. Cikgu tengok balik recording. Betul juga cikgu ni pening buat apa bagi kehadiran semua. Sama, sepatutnya yang awal kita bagi point extra, yang hadir lewat kita bagi point 1 je cukup. Okay, siapa? Freezing, ada tak kamu bekukan susu? Freezing, ada tak kamu bekukan susu, Azkar? Cikgu nak yang betul je. Yang betul. Kalau ada buku teks depan muka kamu, depan mata kamu, sepatutnya tak ada masalah nak jawab ni. Apa dia yang paling sesuai untuk susu? Tolong. Sikit gigi. Tergigit pipi tak habis-habis. Okey, siapa? Cepatlah. Cikgu kira sampai 3. 1. Susu. Freezing to almost there. Okey. Cepat. Buku teks, tengok. Buku teks, tolong. 2. Tunggu masih lagi 8.30 dah ni. Sepatutnya tak mengantuk dah. Kalau cikgu start kelas pukul 7 macam kelas tahun 3, yang hairannya murid tahun 3 dia orang nak kelas pukul 7. Lepas tu bila masuk kelas, ya Allah, kamu tengok dah sendiri dekat dia orang punya rakaman tu. Kamu tengok, kamu tak percaya. Ada aja mulut dia orang bercakap. Macam seolah-olah pagi ni penuh dengan energi. Tapi kalau buat kelas tengah hari, tak ada apa-apa. Ingat. Yes, no Alisha. Ada orang buka buku teks. Nama apa? Pasteurization. Pasture. Ejaan pun betul tu. Bagus tu, Alisha. Macam tu lah cikgu suruh. Pasteurization. Okay, ada yang mungkin sesetengah buku guna Z, ada sesetengah buku dia gunakan S, tapi tak apalah, kita gunakan S pun boleh. So the name is pasteurization, bersempena nama seorang ahli sains, nama dia Louis Pasteur. Tu dia, ada seorang je yang pandai buku-buku teks rupanya. Dialah juga yang menyelesaikan dialah juga seorang dia je yang pergi tengok buku kelas kit ni. Tu. Okay, so good job. Suruh salin jawapan pun tak nak salin, cikgu tak tahulah. Mac cuba ingat, tak apalah. Okay, cepat tu Hafizul, last tu. Apakah jawapan last? Okay, Alisha kita bagi paling bagus lah. Okay, pasteurization. Betul tu. Dan ni dah bagi.
Dah tulis ke Hafizul nama last kali pasteurization? Jawapan huruf E. Pasteurization. Macam mana pasteurization dibuat? Nasib baik cikgu tak tanya. Macam mana kaedah dia? Cuba kita cerita sikit macam mana kita buat pasteurization. Mula-mula kita nak kena buat apa dengan susu tu? Siapa boleh beritahu? Ada tak orang yang boleh beritahu cikgu apa yang kita buat dengan susu tu? Sebelum kita masuk dalam kotak, sebelum kita masuk dalam tin, sebelum lagi kita masuk, kita labelkan dia. Kan? Nasib baik tak ada soalan macam tu. Ni dah ya? Okay. Amas apa cerita tahu ni cikgu cakap masuk tak nak masuk pula dah. Okay, so ada kaedah dia. Yang satu lagi yang hampir dengan jawapan Azkar tadi sebenarnya bukan freezing tapi Azkar sebenarnya ialah cooling. Cooling. Kalau susu kita tak bekukan dia, kita coolkan dia sahaja. Apa beza dia? Kalau cooling 18 darjah Celsius ke bawah, 18 darjah Celsius ke bawah, 18 degree sehingga kosong lah. Tetapi kalau misalnya freezing, kosong sampailah dia beku, tak kira lah berapa bawah daripada kosong. So nampaknya kita buat ulang kaji ni sambil-sambil. Pasteurization, mula-mula kita panaskan dia dulu susu tu sehingga mati semua bakteria dan kuman di dalam dia. Kemudian disejukkan secara serta-merta. Nama dia instant cooling. Sebab apa nak instant cooling? Supaya tak sempat bakteria membiak. Tadi bakteria dah mati. Jadi sekarang sebelum kita masuk dalam bekas ke dalam kotak ke, dalam tin ke, dalam botol ke, kita sejukkan dia dengan secepat-cepatnya. Instant cooling. Jadi bakteria tak sempat nak hidup, dia pun cepat-cepat sealkan kotak tu, sealkan dia punya botol. Jadi dia pun bebas daripada bakteria. Okay, so sekarang kita pergi muka surat 2. Okay, cikgu bagi dengan Alisha markah untuk kelas dojo. Very good Alisha. Correct answer. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Satu kali lagi tajuk tahun 6 iaitu tajuk mesin. Ada berapa mesin? Ada 7. Cikgu rasa kalau kamu tengok gambar ni, okay, apa kata cikgu nak tahulah. X ni, siapa boleh beritahu cikgu apakah nama mesin yang digunakan oleh X itu? Siapa boleh beritahu cikgu apakah mesin yang digunakan dalam gambar X? Incline plane, very good. Ya, betul. Incline plane. Okay, tambah markah terus. Okay, so Y ni dia tidak menggunakan mesin. Dia cuma angkat pakai tangan dia, pakai dia punya body sahaja. Maksudnya letak je atas bahu dia. Okay, so the result of the investigation is recorded in table 5. Kamu tengok kalau dia gunakan mesin, cara untuk mengangkat dia, method to lift up the load. Dia berjaya mengangkat dia selama 1 minit. Maksudnya 1 minit je dah terus dapat simpan atas meja. Tapi kalau gunakan kaedah Y, which is gunakan tenaga manusia biasa saja, dia memerlukan masa 2 minit, lambat. Jadi state the manipulated variable dulu. Dekat mana nak jumpa dia? Siapa boleh jawab? Dekat mana nak jumpa dia? Ada di dalam jadual itu. Yes, dalam gambar. So beritahu cikgu apakah jawapan dia? A. Apakah jawapan A? Bukan terbalik tu. A dulu, manipulated variable dulu Kai. Yes, method to lift up the load. Method to lift up the load. Okay. Kaedah dia, cara dia untuk angkat kotak kotak beban
Satu menggunakan inclined plane, yang kedua menggunakan tangan ataupun nak cakap macam mana ya, menggunakan tangan lah kan. Cikgu bagi give idea dan bagi satu lagi untuk give idea. Okay. Responding variable, apa dia? Yes, time taken to lift up load. Barulah betul dah ni. Time taken to lift up a load. Jangan tertinggal satu kotak tu. Dia ukurkan satu kotak. Okay, satu kotak. Minit tu tak payah. Untuk minit tu tak payah. Okay, kita bagi Dani. Okay, correct answer. A load nak akak. Kenapa tak dapat? Tak apalah. Tak dapat, tak apa. Okay, sebab kenapa tak dapat? Kamu guna handphone ke? Okay, tak apa. State the constant variable laptop. Jadi guna dua pakai dia tab Tak apalah, tak apa. Okay, so state the constant variable. Yes, boleh kita gunakan weight of the box ataupun mass of the box. Cikgu lagi suka pakai mass of box. Mass of one box. Sebab apa? Sebab kalau berat dia berubah-ubah. Kalau jisim dia tidak berubah. Jadi betul tu Askar. Okay, sekejap. Ni letak sini lah. Okay. So kita bagi Askar correct answer. Okay ya. Mass of the box. Boleh juga dekat sini kamu letakkan dia tempat. Kalau kamu nak tempat untuk kita letakkan ni. Place to lift the box. Sebab semuanya letak atas meja kan. Boleh juga. So itu salah satu contoh ya, selain daripada ni berat ataupun jisim. Cikgu lagi suka gunakan jisim. Okay, D, state the inference of for the time taken to lift the load by both method. Kenapa? Why does the time is different when different method is used? Kenapa kalau kita gunakan kaedah X dia sekejap je? Kenapa gunakan kaedah Y dia lambat? Itu sebenarnya soalan dia. Siapa boleh beritahu kenapa sebab dia? Okey, tadi cikgu ada tanya kamu hipotesis, kita guna if then. Kalau nak jawab aim and purpose, kita guna to investigate relationship between. Kalau nak jawab inference, kita mesti start dengan because. Okay. So why? Because. Ni panjang sikit lah. Cikgu kecilkan sikit. Okay, because. Why? Kenapa? Siapa boleh beritahu? Sebenarnya kita bincang-bincang tadi, kita sebenarnya dah terbocor dah jawapan dia. Kenapa kaedah X tu cepat? Kenapa kaedah Y tu lambat? Cepatlah. Somebody 9:10 dah. Cepatlah. Anyone. Jawab bahasa Melayu pun boleh. Jawab bahasa Melayu. Siapa? Kenapa kaedah X cepat? Aduh. Because method X have a machine and yes. Macam tu je. Okay, so because method X uses simple machine. Yeah, betul Akmal Danish. But method Y does not use any machine. Itu je. Very good, dua orang. Okay, cikgu bagi dua-dua correct answer lah. Sebab ada gunakan perkataan machine. Simple machine. Okay, so correct answer. Correct answer. Okay, so sekarang E, suggest a method to lift the loads easier. Jadi macam tadi juga, daripada 7 tu
suggest selain daripada yang ada ini. Apa dia? Yes, puli boleh. Lagi? Apa lagi selain puli? Ada banyak jawapan sebenarnya. Puli boleh. Lagi? Yang sesuai. Okey, yang sesuai. Gear nak letak kat mana Dani? Gear nak letak kat mana kat kotak? Yang sesuai. Letak dulu markah untuk Dani lah. Yang sesuai nak letak dekat kotak tu. Dekat bawah kotak tu nak letak apa supaya dia cepat? Kalau kita pergi airport, apa? Yes, wheel and axle. Wheel and axle. Macam dekat airport ni. Ya, Azkar dan Dani. Okey, kalau kamu pergi dekat airport, dia tempat kita nak letak bag tu dia ada wheel and axle. Okey, kita bagi dua orang ni markah dia. Okey, lepas tu Dani. Akmal, sorry. So ini yang sesuai lah. Yang lain tu gear tu memang boleh, tetapi kita nak pasang dia dekat mana? Kalau wheel and axle kita letak dekat bawah tu. Letak bawah tu roda-roda dia supaya supaya kotak tu boleh laju bergerak ke depan. Okay, so nampaknya ada 3 minit. Nampaknya cikgu nak tunjukkan untuk carta ini. Okay, cikgu nak pinjam yang Alisha dah buat sekejap. Okay, cikgu sambil itu kita share dan kita explain dia. Okay, apa yang dibuat oleh Alisha ni. Okay. Okay, kalau kamu tengok dekat sini apa yang dibuat oleh kawan kita ni adalah satu cubaan yang baik. Okay, so apa perkara pertama yang kita dapat tengok? Type of object duduk di atas, number of measurement duduk di bawah. Okay, kita baca soalan ni. Dikata Azmi menjalankan penyiasatan carried out an investigation to measure the length of a shoe box using 4 different object. Dia kata dia ukur kotak kasut gunakan 4 ni: klip kertas, pensel, pen dan mancis. Tajuk pengukuran, tapi tajuk pengukuran yang lama dah, iaitu menggunakan alat yang tidak standard. So kalau dia gunakan klip kertas, dia terpaksa ukur menggunakan 10 klip kertas. Tapi kalau dia gunakan pensel, cuma 2 pensel sahaja. Kalau dia gunakan pen, guna 3 pen sahaja. Kalau mancis 7. Okay, so untuk data ini dia kata pindahkan dalam bentuk carta bar, carta palang. Draw a bar chart. So itu saja sebenarnya. So kita kena ingat, cikgu cantum dekat sini. Yang ni ialah MV. So MV dia akan duduk di paksi X. Cikgu rasa kamu boleh kot tahu apa nak cakap MV. Okay, MV akan duduk di paksi X. Ingat tu. X. Kalau yang ni RV, dia akan duduk di paksi Y. Jadi paksi X dialah yang melintang, paksi Y yang menegak. Jadi dekat sini satu benda yang pertama kita kena pastikan dulu ialah yang ni terbalik je sebenarnya. Type of object ni kena duduk dekat sini, dekat bawah ni. Okay, so apa kata kita terus buat jawapan yang betul. Okay, ada 4 saja objek. So kita gunakanlah dia punya line ni untuk membuat kita punya graf. Okay, so kita sampai ke tepi. Cikgu pakai warna merah. Cikgu pakai yang tebal sikit. Okay. Kemudian walaupun kita kata remeh-temeh, tetapi sebenarnya besar sangat 8. Okay. Walaupun kita kata remeh-temeh, tetapi sebenarnya di hujung ni wajib ada anak panah. Cikgu lupa share. Okay, share dekat sini. Ni cikgu punya. Kamu boleh ikut cikgu terus untuk buat lah. Okay, semula. Cikgu dah gariskan ni untuk paksi X. Okay, cikgu rasa boleh kot kalau misalnya cikgu atas sikit. Okay, cikgu start kat sini senang. Okay, tak apa. Cikgu rasa boleh. Okay, type of object. Okay, ni untuk paksi X. Paksi X tu
melintang. Dan jangan lupa untuk gunakan dekat ujung ni untuk buat dia punya anak panah. Alah cikgu, kenapalah anak panah tu dia memang macam tu. Dia maksudnya menunjukkan hala skala itu bertambah. Jadi cikgu buat paksi Y cikgu. Okey. Kemudian paksi X. Ni paksi X. Kemudian kita buat paksi Y. Sama juga. Okey. Cikgu sampai ke sini. Okey kok. Kat sini. Okey. Kemudian sama juga kita letakkan dia punya anak panah ke atas. Okey. Belum lagi dapat markah. Okey. Kemudian kita tuliskan dia punya tajuk. Jadi cikgu cakap kalau yang MV, ni MV dekat sini. Ni MV. Ni RV. So RV di Y. Ini X. Okay, so object, type of object. So kat sini kita tuliskan dia type of object. So type of object. Okay, kalau dia tak muat, kita boleh macam ni. Type of object. Manakala yang di atas tadi kita tuliskan ni number of measurement. Okay, salin je, bulat-bulat je. Okay. Kemudian kita letakkan dulu dia punya skala dia. Oleh sebab ada 4 jenis objek. So satu, cikgu ambil yang ni kotak yang pertama ni, satu. Okay, sekejap. Satu, dua, tiga, empat. Okay, kita pun tulis dia punya nama. Okay, kamu tak payah susun dia semula. Okay, klip kertas. Okay, apa? Boleh jauhkan sikit. Satu. Okay, kata kita jarakkan dia. Okay, semula. Cikgu buat dua-dua lah jarak dia. Satu, satu kotak dua ni kan. Dua. Lepas tu dua. Apa nak cakap selang dua kotak. Selang dua kotak. So yang pertama ni klip kertas. Paper clip. Okay. Paper clip. Yang kedua nama dia ialah pencil. Sama tak? Cikgu tahu. Sekejap. Kita boleh isi dia warna putih. Yes. Chicken. Oh. Warna putih. Okay. Pencil. Merah. Warna putih. Kecil. Okay. Kedua pensel. Yang ketiga ialah pen. Dan yang keempat ialah matches. Okay, sekejap. Ni pun cikgu nak warna-warna putih juga background dia. Dan ni pun sama supaya ganggu. Okay, so
Paper berapa? 10. So apa kata kita letakkan scale dekat sini 1, 2, 3 ni sampai sini. Kita boleh scalekan dia mengikut bilangan kotak dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak tu? Okay, so kita tuliskan dia punya nombor tu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulisan dah buruk dah. 7, 8, 9, 10. So tinggi untuk paper ni sampai ke sini lah. So kita kata kita pun gunakan line tu untuk membuat dia punya sini. Okay. Okay. Saya ingat. Macam tu. Okay. Yes, exactly. Kemudian pensel berapa? Cuma 2 saja. Okay, so 2 kat sini je. Yes. Kemudian pensel pen 3. So saya ingat lagi. Okay, there you go. Dan kalau guna matches ada 7. So dekat sini 7. Siapa yang nak mewarna, cikgu warna. Okay, contohnya cikgu warna tak terang. Siap. Okay, cikgu akan semak sekarang juga. Okay, apakah progresnya? Akmal, macam mana? Sikit je. Okay. Tak apa, type. Tak payah writing. Type, kamu boleh kecil dan besarkan dia. Gunakan typing saja. Okay, lagi. Dani belum siap. Tak kat sini. Lagi. Biju. Okay. Alisha. Oh, cikgu rasa bagus cikgu share yang ni. Untuk kamu tiru kan? Okay. Cikgu bagi masa untuk kamu tiru dia. Okay. Mak. Lagi. Apa yang ni tadi tak bagi? Dah. Apa yang dari putih je. Black. Okay. Okay, sila salin graf tu sebelum cikgu perkenalkan sesuatu yang baru. Dah 5 minit perkenalkan.
Okay. Okay, lagi. Dah ada ke yang siap salin graf? Carta tu. Okay, no. Siapkan 1, 5, 1, 2, 3 sampai 10 tu. Okay, cikgu bagi betul lah tu. Siapkan dia punya nombor tu. Okay, dah ni. Dan ni siapkan yang tadi dah ni, muka surat 2. Okay, betul. Lagi. Who else? Dan ni. Akmal. Okay, nombor je lagi, sikit lagi. Sure. Fiza apa cerita Fiza? Nombor sikit lagi. Siti. Belum. Zuratun. Alamak. Askar, sudah. Oh, dia buat 2, 4, 6 je. Okay. Okay. Apa yang tak nampak? Yang mana? Oh, okay. Tada. Okay, so cikgu dia nak share ni. Okay, bagi murid yang dah tu, kamu tengok apa yang kita nak buat ni. Okay, cikgu rasa almost lah tu. Okay, so cikgu nak share satu benda, iaitu kita boleh gunakan mikroskop secara maya. Okay, so nanti kita share terus lah. Okay. NC Bio Network Virtual Microscope. Jom kita buat ni ya. Okay, so kita ni link ni cikgu bagi dulu. Okay, tapi kalau kamu nak tengok dulu pun tak apa. Kalau kamu nak nak tengok dulu apa yang perlu dibuat pun boleh. So bila kita buka, kamu boleh juga guna handphone, dia sama je. Dia cuma kecil je. Tapi kalau kamu guna laptop dia lagi ataupun tablet, dia lagi seronok lah sebab dia lagi besar. So kamu tengok ni macam cikgu punya ni. So kamu tengok dia ada macam kita masuk ke satu bilik sains. Kalau lah bilik sains cikgu macam ni seronoknya. Ada macam-macam, semua lengkap di dalam satu kabinet ni. Tong sampah pun ada berbeza-beza ni. Sangat menyeronokkan ni kalau macam ni. So kalau yang belum siap tu tak apalah, nanti kamu tengok kelas dojo kelas kit tu nanti ya. Kamu tengok bilik sains dia ada macam-macam alatan dan kamu tengok ada sistem pengudaraan yang baik ni. Tengok ni ada lubang udara ni macam dalam cerita-cerita movie ke apa kan. Ada salur udara ni, semua ada TV.
Okay, so kita nak belajar menggunakan mikroskop ni. Kemudian cikgu akan bagi kamu sedikit task, iaitu mengambil gambar apa yang kamu sudah berjaya buat tu nanti. So kamu tengok dia kata guide tip, apa dia, welcome kamu datang, selamat datang, bla 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 tu semua. Lepas tu dekat bawah ni ada guide. Okay, so kita besarkan sikit saiz dia. Okay, boleh. Dekat bawah ni dia ada tulis guide, learn, explore, test and option. Lepas tu bawah ni pun dia lah beritahu kamu sebenarnya selepas kamu main ni nanti kamu boleh buat handout ni kalau kamu nak buat lah. Tapi dia sesuai untuk sekolah menengah lah handout ni sebab dia begitu detail juga. Kemudian dia ada beritahu kamu tentang apa-apa semua ni promosi dia. Dan kamu boleh install di iPad kalau kamu nak. Kalau di handphone, cikgu tak tahulah compatible tidak dengan Android. Rasanya tak kot. Tapi tak payah install pun tak apa, kita pakai dengan free ni saja. Okay, so kalau kamu pergi tengok dekat learn ni, okay, bila kita tekan, dia pun tunjuk kita mikroskop ni, nama dia. Apa dia yang ada pada nama dia tu. Contohnya dia ada kita tengok ada simbol tanda soal tu kan. Tanda soal tu. Jadi bila kita pergi dekat dia punya tanda soal tu, dia akan beritahu kita. Contohnya ni yang atas kali ni nama dia dekat bawah ni dia ada tulis microscope parts, iaitu eyepiece, lens, tempat kita letakkan mata kita. Jadi kita pun bacalah bla 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 tu semua. Oh, rupanya ini ada berapa lens dan sebagainya. Okay, so sekejap. Kemudian kita boleh explore lagi dekat tepi ni ada apa? Ada immersion oil. Immersion oil ni untuk kita macam nak pakai pada kantar nanti. Kemudian sini ada lens paper untuk mencuci kantar. Kemudian sini tempat yang petak ni dia adalah untuk kita letakkan apa slide kita. Slide itu ialah apa, virus ke, bakteria ke. Kalau kamu tengok ni diaphragm ni semua ni adalah untuk laluan ni. Okay, ni adjusting knobs. Ni macam kita nak mengenali dia lah, mengenali mikroskop ini. Sebab dan cikgu diberitahu ni ada dalam silibus kamu sekolah menengah nanti. So Kim wipes ni cikgu tak tahulah apa dia. Mungkin tisu khas lah. Tisu khas untuk alamak. Mulut cikgu. Okay. Kita tengok dekat situ dia ada alatan-alatan juga untuk membersih dan sebagainya. Dan ada satu kotak dekat tepi tu, dia mengandungi slide-slide yang kita akan explore sekejap lagi. So kalau kamu dah masuk dengan cikgu, so mungkin kita boleh buat bersama-sama. Jadi kita akan tengok bersama-sama. Okay, di sini ada course focus untuk diangkat stage ni. Stage ni dia akan naik nanti, dia akan bergerak. Course focus ni sama juga dengan find focus, dia akan angkat untuk fokus nanti. Okay, so apa kata kita teruskan buat dia secepat. Okay. Sekejap. Okay. Okay, dah ada ke yang masuk? Kamu dah cuba masuk? Ada masuk tak? Cikgu bagi link tu. Dah. Saya rasa kalau kamu explore, saya rasa kamu memang tak ada masalah lah tahun 6 ni, saya rasa. Ni akan berguna juga untuk kamu nanti bila kamu masuk tahun, tak tahu lah tingkatan 1 ke tingkatan 2, sebab dia memang ada belajar dalam silibus nanti. Kamu kena buat dan macam sekarang kan, murid tingkatan 5 dia orang ada ujian amali. Jadi mungkin dia akan membantu kamu ujian amali nanti, sebab memang ada peperiksaan untuk sains ni. Jadi bukannya hafal-hafal fakta saja dalam sains ni. Okay, so kita pun tengok, kita pergi main menu. Okay, kita pergi kepada explore. Ingat cikgu punya arahan ni pergi kepada explore. Ni yang lain-lain test ni dia quiz lah.
Macam tadi, lepas kamu dah buat semua ni, kamu boleh tengok kuis. So bukan kuis yang senang lah, kuis untuk sekolah menengah. Tak apa, kita pergi explore, kita nak tengok je apa dia yang ada dekat dalam ni. Kita nak tengok, boleh tak tengok dia. So dia kata explore a variety of slides and magnifications in this completely open microscope environment, dia kata. Okay, so kita nak buat apa ni? Tengok dekat slide box ni ada tanda soal. So kita tekan dekat dia. Dia bagi kita beberapa sampel daripada kategori plant, tumbuhan, animal, bakteria dan juga human. Tengok. Jadi, apa kata kita cuba yang salah satu daripada tumbuhan dulu bersama-sama. Siapa yang boleh tengok terus, kita boleh tengok terus. Sebenarnya ni masa tajuk microorganism dulu, kita patutnya ada peluang untuk ambil air kolam. Air kolam ke air longkang ke, untuk kita tengok microorganism bergerak. Microorganism move. So memang sepatutnya kita buat kalau tahun-tahun dulu, tapi cikgu gantikan dengan kulat roti. Cikgu memang buat dulu, tapi tahun ni tak pernah jumpa pun kamu, jadi tak pernah lah dapat buat. Jadi bila ada yang cikgu daripada sekolah mana entah semalam dia share, cikgu rasa bolehlah buat ni. Dan apa kata kita jadikan ni sebagai amali kita. Jadi senang je, apa yang kita nak kena buat nanti cikgu beritahu. Cikgu nak minta kamu untuk hantarkan snapshot ataupun screenshot saja. Okay, so kita pergi dekat plant, kita pergi satu contoh plant. Contohnya kita pergi dekat plant cell ni. Okay ya. So kita tekan plant cell tu. Okay, so kamu akan tengok juga mikroskop kamu ni, dia akan ada pergerakan juga. Dia akan ada pergerakan juga, dan kamu kena berhati-hatilah sebab dia, walaupun kita kata alah main komputer je pun, tapi dia akan beritahu kamu cara yang betul, dan kalau kamu cara salah, dia akan pecah slide. Sekarang ni kita dah letak slide tumbuhan tu dekat sini, dekat atas stage ni. Jadi kalau kamu salah buat, dia akan pecah, dia akan tulis damage. Terpaksa buat semula. Okay, so apa kata kita tengok dekat sini ada butang-butang ni, warna hijau ni, belum lagi clear, tak nampak apa-apa pun memang. So kita boleh adjust light ni, kita nak jadikan dia lebih cerah. Dan kalau kamu tengok dekat bawah ni, lampu dia semakin terang. Sama kalau kamu turunkan dia, dia jadi gelap. Kalau kamu cerahkan dia, dia jadi terang. Okay, apa kata cikgu zoom in dan zoom out lah untuk kamu. So kan tadi cikgu cerahkan dia, dia jadi terang dekat bawah sini. Jadi bila cikgu gelapkan dia, lampu dia makin kurang. Untuk pengetahuan kamu, kita pakai ni, dia nama dia electronic microscope. Jadi kita pakai electronic microscope ni, dia lebih senang lah untuk dikendalikan. Berbanding kalau zaman dulu ataupun zaman cikgu sendiri, cikgu kena pakai light microscope. Kita kena duduk tepi tingkap, lepas tu menghadap cahaya. Okay, so dia ada coarse focus. Kalau kita tengok kat sini, bila kita tengok coarse focus ni, bila kita adjust dia, dia akan turun dan naik. Bila kita dekatkan dia, gambar dalam tu dia jadi makin clear lah, makin terang, makin clear. So coarse focus ni kita tengok dia punya stage tu semakin kalau kamu naikkan dia terlalu tinggi, dia akan terkena pada kantar tu, jadi dia tak boleh. Jadi kita kena berhati-hatilah. Clear. Okay, lepas tu dia akan semakin kurang clear. Sama juga, ni dah clear kan, jadi kita adjustkan dia punya fine focus. Jadi besok, atau bukan besok lah, nanti bila kamu screenshot, cikgu akan tengok juga adakah kamu gunakan coarse focus dengan fine focus yang betul. Jadi bila dah coarse focus ni dah cantik, screenshot gambar kamu buat ni. Tak apa, kita akan bagi beberapa saja, macam 3 je ke ataupun 4 je ke. Mungkin 2 haiwan, 2 bakteria ke. Nanti kita decide. Jangan risau Askar. So kalau tak pandai guna screenshot dekat laptop ni, sebenarnya kamu type dia snipping tool. Memang dia boleh kamu macam crop gambar tu, ambil gambar. Snipping tool. Kalau dekat handphone lagi senang lah.
Handphone kamu adalah button tersendiri, dia ada menu dia untuk screenshot kan. So kamu tengok ni, kalau find focus dia tak begitu banyak perubahan sebab kita dah course focus dia. Tapi kamu juga boleh tengok stage tu dia ada pergerakan naik dan turun juga. So contohnya ni warna sekarang kita nampak warna hijau macam ni kan. So kita boleh adjust dia biar dia jadi sedikit terang. So itu. Kemudian kita nak adjust. Cikgu tak puas hatilah gambar kecil-kecil ni. Kamu juga boleh gerak-gerakkan dia. Oh dah ada ni. Apa ni kotor-kotor ni? So sebenarnya nanti kalau kamu belajar tingkatan 1 kata cikgu, sel tumbuhan dia bentuk dia tetap. Jadi yang kamu nampak macam kotor-kotor ni, cikgu rasa kalau tak silap cikgu adalah sel yang sudah mati. Kalau tak silap cikgu lah. Ni yang panjang ni, sejalur ni ialah urat dia. Daun kan contohnya dia ada urat dia, iaitu tempat untuk air diangkut. Itulah kalau cerita-cerita panjang ni nanti jadi sekolah menengah nanti kamu. Ni tahun depan lagi masih tahun 6 Okey. 4 kali 10x 40x ni apa dia? Ini ialah kanta dia. So 4 kali pembesaran 10 kali pembesaran x tu ialah kali. Times berapa kali pembesaran. Jadi kalau kita gunakan ni, kamu kena ingat dia akan marah kamu. Contohnya cikgu, kalau kamu tekan terus jadi 100 dia akan marah. Dia kata jangan kau pandai pergi tukar, dia kata. So macam mana nak buat dia? Kita kena ikut urutan. Sebab daripada 4 kali kita buat dulu 10 kali. Jadi kamu nampak, oh kata dia berubah. Nampak tak? Kata dia pun bergerak. Jadi bila kata dia bergerak, dia akan tunjukkan kamu image yang lebih besar. Image yang lebih besar untuk tadi. Tadi kecil, dia lebih besar sekarang. Nampak perbezaan dia? Cikgu rasa ada dah yang mula dah excited dah tu. Harapkan kamu boleh dengar. Cikgu rasa cikgu pun excited bila cikgu tengok ni. Semalam cikgu rasa macam bestnya. Memang best lah bagi cikgu, memang salah satu benda yang sangat best ni. Sebab apa? Musim COVID ni macam mana lagi nak tunjuk dengan murid, ini sajalah cara dia. Cikgu nak bawa mikroskop pergi rumah kamu memang mustahil lah. Okay, so okay, sekejap start. Okay, ni salah satu contoh. Okay, kemudian kita cuba pergi ke 100 tapi kita kena ingat dia kena ikut turutan dia. Sebab tu kanta ni dia dipusingkan. Tak boleh 10 terus nak lompat. Dia pusing kanta dia. Okey, jadi makin besar. Okey, dan kamu boleh drag yang dalam bulatan besar ni. Kamu boleh drag dia. Kamu nampak tak ada bulat ni dalam petak ni. Itulah dia punya orang kata nukleus dia. Dah masuk sekolah menengah. Tapi memang seronok. Nanti bila kita belajar sekolah menengah kan, dia ada dinding sel, dia wall cell dinding, dinding sel, dia ada nukleus, dia ada macam-macam lah. Macam-macam sumber tenaga dia. Setiap satu sel dalam manusia kita ni ada sumber tenaga dia. So bila kamu makin belajar makin tinggi, cikgu harap kamu jadi makin bersyukur dan kagum dengan kebesaran Tuhan. Ni dah 40 kali kan contohnya. Apa kata, cikgu ambil gambar dulu. Okey. Ambil gambar apa dah ni? Kali ke berapa dah? Okey. So kita pergi yang ke 100 kali ni. Cikgu tahu memang dah ada dah tu yang murid tengah buat. Okey, bila dia kata 100 kali, dia kata add immersion oil. So dia kata bila kamu nak tukar yang 100 kali ni, dia kena pasang dengan sedikit minyak, iaitu immersion oil ni, supaya dia lebih jelas. So mana satu immersion oil dia dah tunjukkan dengan kita dekat tanda soal ni. Kamu tekan je, dia pun tolong isikan dengan kamu immersion oil itu. Okay, kita pun tunggu dia proseskan image tu. Rupa-rupanya dah jadi begitu besar. Nampak nukleus tadi yang cikgu cakap bulat tu kan? Ni nukleus tu nampak dengan begitu jelas sekali. Nukleus tu dia macam ibu. Macam kalau kita manusia ni, otak kita lah nukleus kita. Jadi dalam sel, nukleus tu adalah otak dia kepada ni. Dia mengandungi genetik, dia mengandungi segala benda, maklumat kepada sel ni. Jadi ini adalah nukleus dia. Okey, cikgu rasa gelap lah, cikgu nak cerahkan. Barulah cantik. Jadi esok, bukan esok lah, bila-bila kamu buat ni, sebelum kamu screenshot dia, apa kata kamu main-mainkan sikit ni.
fine focus ni semuanya. Tapi berhati-hati untuk kamu gunakan coarse focus ni. Sebab apa? Dia akan naikkan stage tu. Kalau misalnya dia terlanggar, okey, apa kata cikgu tunjuklah. Cikgu naikkanlah, cikgu tunjukkan. Okey, kita naikkan ni. Dia kata damage, pecah. Gambar kanta ni pun pecah dekat belakang ni, pecah. Jadi tak boleh. Dia walaupun kita kata alah macam main game je, takkanlah rosak juga, tapi dia sebenarnya dia mengajar kepada kita cara yang proper menggunakan mikroskop ni. Bukan main tengok turun naik saja. Dia kata sudah damage sebab kamu gunakan coarse focus tu terlalu tinggi tadi. Jadi dah rosak. Faham? So cikgu rasa ada yang dah boleh explore sendiri tu sebenarnya. Ada tak kalau ada masalah kamu boleh WhatsApp dengan cikgu. Cikgu nak minta kamu untuk explore. Okey, ingatlah explore 2 sel manusia. Dekat sini kamu pergi dekat manusia ni. 2 sel manusia. Mana satu saja? Human. Nampak tak? Human. So kamu pergi dekat human tu, ada banyak lagi. Ialah ada sel tulang, ada sel darah, lepas tu ada adipose tissue. Kalau tak silap cikgu ialah adipose tu lemak, tisu lemak. Kalau tak silap cikgu lah, areola ni cikgu tak tahu. Cartilage ni sebenarnya lebih kepada dalam tulang kalau tak silap cikgu. Macam-macam jenis tisu ni. Ada yang duduk di stratified squamous epithelium, bla bla. Cikgu pun sebut pun cikgu dah tak begitu mahir lah. Reticular, tak ingat tak apa, cikgu tak nak hentam. Nanti suka hati. Cartilage ni kata cikgu tulang lah. Okay, so kamu boleh pilih. Okay, yang simple ke? Pilih 2 untuk manusia. Okay, kita tengok lagi. Pilih 2 untuk haiwan. Okay, ada spider leg, ada whitefish. Pilih 2 haiwan, 2 manusia dan juga 2 bakteria. Okay, kamu explore dia. Tapi bakteria ni mungkin kamu akan rasa pelik sikit lah ke kata pemerhatian kamu tu. Sebab contohnya gram stain ni kan. Cikgu pun tak tahu gram stain ni apa dia. Tapi dia kata sebenarnya dia adalah, kalau kamu baca dekat description dia, kamu baca dia kata dia sebenarnya dalam keluarga Bacillus. So ini ada kaitan lah dengan apa kita belajar untuk tahun 6, iaitu kalau kamu ingat Bacillus tu adalah sejenis bakteria kan, Lactobacillus. So ni adalah keluarga dia. So kalau kita cuba untuk tengok dia macam mana rupa dia, bintik-bintik je, mungkin bagi kamu macam tak menarik. Mungkin cikgu tak tahu juga nak cakap menarik ke tidak. Ia adalah bergantung kepada murid lah. So bintik-bintik macam ni. Okay, tengok ni. Ni adalah satu jenis bakteria lah. Cikgu rasa satu jenis bakteria. Cuba cikgu tak tahu dia duduk dekat mana. So cikgu ambil gambar dulu. Okay, so kamu macam mana? Dah berjaya tengok kan? Cikgu rasa mesti dah ada punya yang dah berjaya punya. Cikgu rasa insyaAllah lah 6C ni apatah lagi ya. So apa yang cikgu nak buat ialah 2 manusia, 2 haiwan dan 2 bakteria. Cikgu rasa kamu boleh hantar screenshot tu dan tunjukkan di Google Classroom nanti. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Esok, minggu depan lah senang. Boleh tak? Sementara kamu 2 minggu ni tak ada kelas, jadi apa kata cikgu bagi je 2 minggu. 2 minggu tu tak kira lah bila kamu nak buat. Kalau kamu free, contohnya kamu dah selesai ujian kamu kan, selesai dah giliran kamu, kena nilai dah kan, jadi kamu pun buat. Boleh tak macam tu? Senang. Supaya macam mana cakap ada pengisian lah. Boleh 2 minggu selama minggu depan lah. Cakap macam mana? Tahu cikgu ni bahasa dah jadi pelik ni. Okay, cikgu tengok tadi ada yang cakap kamu dah tengok spider. Okay, apa kata kita tengok spider? Okay, animal kan? Okay. 2 manusia, 2 haiwan dan 2 bakteria. Okay, spider. Kita tengok spider. Macam yang sebelum ni cikgu pernah tunjukkan
kulak roti tu dengan burik-burik kan. Memang ada murid yang cakap, kenapa bentuk dia macam alien? Wow, apa ni? Ni spider. Macam tu ya. Seronok juga. Cikgu pun excited. Semalam bila cikgu tengok ni, macam seronok je. Memang seronok lah. Cikgu pun seronok. Murid apatah lagi. Okay, so selamat meneroka ya. Selamat meneroka kepada anda semua. Cikgu okay, jadikan ini sebagai amali kita sebab dia agak ni lah. Okay, amali untuk gunakan 8, 9. Apa kata kita cuba tengok ni si labah-labah ni besar. Tengok apa yang berlaku pada labah-labah ni bila kita besarkan. Cepat sikit loading. Tak payah download lah. Memang lambat sikit tapi kita sabar tunggu. Ni apa ni? Perut ke? Ni dia punya perut. Ni mungkin kepala dia kot. Dia punya kaki dia. Ada bulu-bulu ni. Okay, ni mungkin dia punya badan, abdomen. Okay, next. Pergi lagi besar lagi. Tengok. Okay, whitewash fish tu cikgu tak tahulah nama dia apa. Okay, kita tengok. Ni rupanya bahagian kepala dia tadi ke? Manalah dia punya sengat dia. Sangat menakutkan rupanya ya. Kalau dah 100, cikgu rasa mesti dah tak menarik dah. Sebab apa? Dah terlalu besar. Okay, Okay. Apa yang ada? Kalau terlalu besar, dah tak menarik. Tak nampak apa-apa sangat. Nampaklah sesungguh dia. Apa tu, gigi-gigi ke? Mungkinlah. Okay, back to tukar balik. Okay, cikgu lupa juga nak cakap dengan kamu. Kalau kamu tengok dekat sini, dia ada kata bila kamu dah selesai guna, dia juga ajar kepada kamu, kamu mesti bersihkan dia menggunakan lens paper. So kamu tekan je lens paper dekat tepi ni. Nanti dia tolong cuci. Cep. Satu. Faham? Dia akan tolong buatkan untuk kamu. Kamu cuma tekan je saja. Nama lagi simulasi kan. So tengok ni, banyaknya bulu-bulu ke apa ni. Tentacle. Tak tahulah cikgu apa dia. Pada seekor labah-labah. Oi. Memang ada orang yang mempunyai fobia terhadap serangga, terutamanya fobia kepada labah-labah ni. Jadi kalau kamu tak suka labah-labah, kamu buatlah ikan tu. Okay, cikgu rasa okay, ada apa-apa nak tanya tak tentang benda ni? Adakah kamu bersedia untuk buat dia? Ingatlah, explore. Tak payah test ni, tak payah. Ni bukan untuk kamu. Test tu terlalu susah. Cikgu pun masa kalau cikgu kena study dulu baru cikgu jawab. Kalau contohnya animal ni ada white fish interface, metaphase, cytokinesis. Okay. Kemudian ada apa-apa nak tanya? Human, apa kata kita tengok darah kita, macam mana rupa darah kita? Adakah menarik darah kita ni? Darah kita takkan tak menarik. Kalau darah tak menarik, nampak contoh ni tak nampak apa-apa. Bintik-bintik je. Okay, putih. Okay, kita besarkan lagi. Harap-harapnya boleh nampak darah yang menarik. Bintik-bintik juga darahnya. Masih bintik-bintik. Okay, apa kata kita cerahkan dia. Masih bintik-bintik. Kita cuba 40 kali. 40 times magnifying. Tengok apa yang berlaku. Dah nampak dah butir-butir, tapi tak nampak dia punya dalam dia.
So nampak macam bubur-bubur jagung ke ni. Tiba-tiba lapar sebut bubur jagung. Sel darah ni seperti bubur caca ya. Cikgu kalau nanti kamu masuk ke sekolah menengah, kamu akan belajar tentang eosinophil, basophil, bla 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 tu semua tu. Sel darah putih, sel darah merah, plasma dan sebagainya. Barulah kamu sedar rupanya dalam badan kita ni bukan semua dia berwarna merah. 100 kali kita tengok. Okay, so we put on a little bit of immersion oil and let's see what happened. Apa dia? Just saying. Itu dia. Ni yang nampak bentuk dia macam pelik ni. Okay, kita besarkan dia. Kita sizekan dia. Cikgu. Okay, enough. Fine focus. Ini yang butir-butir ni yang sel merah. Yang ni bukan sel merah lah. Nanti kamu belajar apa nama dia. Eosinophil, bla 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 tu semua tu lah. So rupa dia berbeza sikit lah. Ni nampak tu ada benda yang asing berbanding sel merah. So cikgu tengok dekat sini, cikgu nak ambil gambar dulu. Bagi cikgu ni menarik ni. Kejap. Okay. Sepuluh. Kenapa dia jadi kecil? Besar sikit. Macam ni. Sama je lah. Itu dia. Ada apa-apa nak tanya? Nanti cikgu akan letakkan dia punya assignment tu di Google Classroom. Kamu hantar gambar tu di Google Classroom ya. 2 manusia, 2 manusia, 2 haiwan dan 2 bakteria. Ada apa-apa nak tanya dah? Boleh tanya cikgu segera. Contohnya lah contohnya kamu nak screenshot tu. Contohnya kamu nak screenshot macam ni. Kamu nak screenshot keseluruhan ni pun boleh. Ni satu ni cikgu tunjuk ni satu ni. Sekejap. Boleh tunjuk tak? Satu ni boleh. Cikgu terpaksa tukar ni jap. Presentation mode jap. Cikgu tukar presentation mode jap. Jap. Saya screen lah. Takut ada yang nanti nak ambil gambar besar-besar ke kecil-kecil ke. So macam ni ni kan. So cikgu gunakan snipping tool ni. Kamu typekan snipping tool ni. Snipping tool. InsyaAllah ada lah dalam laptop biasanya. So snipping tool. Kalau kamu pakai laptop. So kalau kamu pakai screenshot, ikutlah sukalah pakai apa-apa cara screenshot kamu. So contohnya kalau ada murid yang nak screenshot dia macam ni kan. Daripada atas ni sampai ke sini pun boleh. Ataupun kamu tak naklah nama ni pun boleh. Ni nama ni nak buat apa, cikgu dah tahu dah, pun boleh. Ataupun kamu nak hantar gambar ni saja pun boleh. Ni gambar ni saja pun boleh. Gambar kotak ni, apa nama? Microscope view ni saja boleh. So hantar 6 lah. 2 manusia, 2 haiwan, 2 bakteria. So ini dia hasil dia. Jadi kamu cuma tekan save dekat atas ni, save snip dekat atas ni.
Jadi kamu boleh save dia. Contohnya ni gambar yang pertama. Contoh 12 cikgu save tadi. So kita savekan gambar tu, jadilah dia simpan di dalam kamu punya komputer tu. Mikroskop. Dia kata bersihkan. Bersihkanlah dia. Cikgu ambil gambar guide tip. Apa ni? Tak nak. Okay. Cikgu ambil gambar ni. Jadi selamat meneroka ya. Sebelum cikgu 13 Okey, ada apa-apa nak ditanya sebelum kita berhenti? Minggu depan? Tak ada. Cikgu ucapkan selamat berjaya untuk menjawab. Tak ada rehat. Oh iyalah kan, sepatutnya dah lebih masa dah ni. Cikgu ucapkan selamat berjaya kepada kamu semua untuk menjawab soalan UPKK tu. Selamat menjawab ujian lisan juga dengan baik. Jangan berdebar-debar. InsyaAllah jawablah apa yang kamu hafal tu dengan baik ya. Okay, so terima kasih semua kerana hadir. Okay, so Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Bye. Okay. Bye. Bye, man.